Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cubaan. Assalamualaikum. Tak. Pegang. Ni pegang ni je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tangan. Tangan nak pegang. Pegang. Assalamualaikum. Ya. Deh, cari waktu lapar tu. Makan saja makan. Masuk. Bosku mana, bosku? Ya. Bisa dah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Pada malam ini kita sambung pengajian kita tumpuan perbincangan kita pada malam ini ialah solat safar ataupun solat di dalam perjalanan yang terlibat dengan maksiat. Sekiranya kita membuka pandangan-pandangan yang berbagai, perbincangan tentang maksiat yang dikaitkan dengan perjalanan, sama ada boleh diqasar ataupun tidak, boleh dilihat daripada 7 bahagi. Kita senaraikan dulu 7
terbahagi tersebut. Yang pertamanya, maksiat adalah perjalanan tersebut dan tujuan kepada perjalanan itu. Yang kedua, maksiat ialah perjalanan tersebut, tetapi bukan tujuan kepada perjalanan. Yang ketiga, maksiat adalah tujuan perjalanan. Yang keempat, maksiat adalah pendamping kepada perjalanan. Yang kelima, maksiat adalah pendamping kepada tujuan perjalanan. Yang keenam, maksiat di dalam perjalanan. Dan yang ketujuh, maksiat di dalam tujuan perjalanan. Kita pergi sekadar yang boleh. Yang pertama, maksiat adalah perjalanan tersebut dan tujuan kepada perjalanan tersebut. Ini bermaksud perjalanan itu adalah maksiat. Perjalanan itu sendiri adalah maksiat. Dan tujuan kepada perjalanan itu juga adalah maksiat. Seluruh mazhab muktabar tidak membenarkan untuk dijamak qasar bagi jenis perjalanan yang pertama ini. Contoh perjalanan yang maksiat, perjalanan itu adalah maksiat dan tujuan perjalanan adalah maksiat, ialah perjalanan orang yang lari daripada medan pertempuran yang tidak sepatutnya untuk bergabung dengan musuh Islam bagi memerangi Islam kembali. Jadi perjalanan lari daripada medan pertempuran yang tidak sepatutnya lari itu, dan dengan tujuan untuk bergabung pula dengan musuh Islam bagi memerangi Islam, maka perjalanan itu sendiri adalah maksiat. Perjalanan itu zatnya, perjalanan itu dirinya sendiri adalah maksiat walaupun tanpa dikaitkan dengan apa-apa. Dan tujuan perjalanan untuk bergabung dengan musuh Islam bagi memerangi Islam kembali adalah tujuan yang maksiat. Di seluruh mazhab tidak memberikan keizinan untuk dijamak, diqassarkan sembahyang. Yang kedua, perjalanan yang maksiat tetapi tujuannya tidak maksiat. Perjalanan itu maksiat. Kita ambil contoh yang sama. Orang yang lari daripada medan pertempuran yang tidak sepatutnya lari, tetapi kalau berundur daripada medan pertempuran yang perlu berundur, itu dibenarkan oleh Islam.
Adapun lari daripada medan pertempuran yang tidak dibenarkan oleh Islam untuk melarikan diri, lari tetapi bukan untuk tujuan bergabung dengan musuh Islam bagi memerangi Islam kembali, memberi faham kepada kita bahawa berbeza daripada masalah yang pertama. Bahagian yang pertama, perjalanan itu maksiat dan tujuan perjalanan itu juga maksiat. Yang kedua, perjalanannya maksiat tetapi tujuannya bukan maksiat. Di dalam perkara yang kedua ini pun hampir seluruh mazhab tidak membenarkan untuk diqasarkan, kerana perjalanan itu adalah perjalanan yang dirinya sendiri adalah maksiat, walaupun tanpa dikaitkan dengan apa-apa. Lari daripada medan pertempuran itu adalah maksiat. Dan yang ketiga, perjalanan yang tujuannya maksiat, perjalanan yang dilakukan untuk tujuan melakukan maksiat. Sebagai contoh, perjalanan untuk pergi merompak, perjalanan untuk pergi mencuri. Tujuan kepada perjalanan, tujuan kepada musafir itu adalah untuk perkara yang maksiat. Jadi tujuan itu adalah tujuan maksiat. Di dalam perbincangan fiqh menurut pandangan mazhab yang berbagai, mazhab Syafi'i tidak membenarkan dilakukan jamak qasar. Mazhab Syafi'i kita tidak membenarkan. Mazhab Maliki tidak membenarkan dijamak dan diqasar sembahyang dalam kaitan perjalanan yang ketiga ini. Mazhab Imam Ahmad Hanbal juga tidak membenarkan untuk mendapat rukhsah, kemudahan bagi dijamak dan diqasarkan sembahyang. Adapun di dalam mazhab Hanafi membenarkan untuk dijamak dan diqasarkan sembahyang, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab mereka. Sekiranya kita merujuk kepada pandangan di dalam mazhab Hanafi, mereka menyebutkan yajuzul qasru liqata'it tariqi wa nahwihi mimman kana asiyan bisafarihi. Qata'it tariqi dibenarkan untuk menjamak dan mengqasarkan sembahyang di dalam mazhab Hanafi, kerana mereka membezakan di antara perjalanan dan maksiat. Perjalanan adalah satu perkara dan maksiat yang dilakukan itu adalah satu perkara. Perompakan qata'it tariqi adalah satu bentuk maksiat, tetapi perjalanan yang asalnya merupakan satu perkara yang dibenarkan di dalam Islam. Jadi oleh kerana itu, di dalam mazhab Hanafi mereka mengizinkan orang yang melakukan perjalanan, melakukan safar ataupun bermusafir
untuk melakukan maksiat. Ini pandangan dalam mazhab Hanafi. Kemudian kita tengok yang keempat. Di dalam bahagian yang keempat, maksiat menjadi pendamping kepada perjalanan. Perjalanan didampingi ataupun maksiat mendampingi perjalanan. Misalnya perjalanan orang menjajah arak, orang Islam yang perjalanannya menjajah arak, seorang pemandu lori beragama Islam bekerja dengan syarikat arak, membawa arak untuk dijajah di dalam jarak yang melepasi 2 marhalah misalnya. Di dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan untuk dilakukan jamak dan qasar. Di dalam mazhab Maliki juga tidak membenarkan orang-orang yang melakukan perjalanan jenis yang keempat ini untuk melakukan jamak qasar terhadap sembahyang mereka. Di dalam mazhab Imam Ahmad juga tidak membenarkan. Tetapi di dalam mazhab Hanafi membenarkan. Di dalam mazhab Hanafi, seorang yang keluar melakukan perjalanan, yang perjalanan itu berdamping dengan maksiat, sebagai contoh pemandu kenderaan yang membawa arak untuk dijajah, dihantar, berdasarkan pandangan di dalam mazhab Hanafi membenarkan jamak dan qasar. Yang kelima, perjalanan yang tujuannya berdamping dengan maksiat. Perjalanan ataupun perjalanan yang maksiat menjadi pendamping kepada tujuan perjalanan. Sebagai contoh, seorang yang keluar bermusafir dengan tujuan daripada rumahnya untuk keluar pergi berniaga secara menipu, sama ada menipu di dalam jualan, menipu barangan. Niat ataupun tujuan keluarnya untuk pergi berniaga itu adalah untuk pergi berniaga secara penipuan. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak dibenarkan jamak dan qasar. Di dalam mazhab Maliki juga, sebagian besar ulama mereka tidak membenarkan untuk dijamak, diqasarkan sembahyang. Begitu juga di dalam mazhab Imam Ahmad Hanbal, tidak membenarkan bagi dijamak dan diqasarkan sembahyang yang tujuan kepada musafir itu ataupun maksiat menjadi pendamping kepada tujuan musafir. Di dalam zaman moden ini, misalnya seorang yang keluar bermusafir untuk mengikuti, untuk menyertai pertandingan bina badan misalnya. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak dibenarkan untuk menjamak dan mengqasarkan sembahyang. Ini adalah kerana bahagian maksiat itu ialah maksiat yang mendampingi tujuan perjalanan. Dan yang keenam, maksiat di dalam perjalanan. Maksiat tidak menjadi pendamping kepada perjalanan, tetapi maksiat itu ada dalam perjalanan. Berbeza dengan maksiat yang menjadi pendamping kepada perjalanan.
Di dalam perkara yang keempat, maksiat pendamping kepada perjalanan. Perjalanan itu keluar didampingi oleh kerja maksiat yang dilakukannya. Yang keenam, maksiat ada dalam perjalanan. Perjalanan untuk pergi ke satu tempat, melakukan perkara yang diizin oleh syarak. Misalnya untuk menghadiri kenduri ataupun untuk pergi umrah. Tetapi dalam perjalanan itu ada maksiat. Sebagaimana contoh, dalam perjalanan itu terlibat mencuri, dalam perjalanan itu terlibat mengumpat, dalam perjalanan itu terlibat melakukan dosa-dosa yang lain. Ini adalah maksiat di dalam perjalanan. Maksiat di dalam perjalanan, sekiranya kita merujuk kepada pandangan mazhab-mazhab yang berbagai, seluruh mazhab membenarkan, mengizinkan sembahyang dijamak dan diqassarkan oleh orang-orang yang terlibat dalam perjalanan seumpama ini. Orang-orang yang melakukan maksiat di dalam perjalanan, yang tujuan perjalanan itu bukan maksiat, dan perjalanan itu bukan perjalanan yang berdamping dengan maksiat, tiba-tiba dia melakukan maksiat, maka kemaksiatan yang dilakukan tidaklah menjadi penghalang untuk ia melakukan jamak dan qasarnya. Yang ketujuh, yang terakhir, perjalanan yang di dalam tujuannya ada maksiat, ataupun maksiat terdapat di dalam tujuan perjalanan. Tujuan perjalanan bukan maksiat. Tujuan perjalanan tidak berdamping dengan maksiat, tetapi maksiat ada di dalam perjalanan tersebut. Sebagai contoh yang mudah, kita ambil contoh orang yang keluar bermusafir pergi ke Mekah melakukan umrah. Sampai di sana dia curi kasut orang Arab misalnya. Itu maksiat di dalam tujuan. Bagi kategori maksiat di dalam tujuan ini, seluruh mazhab tidak meletakkan penghalang untuk si pelakunya melakukan jamak dan qasar. Ini adalah kerana perjalanannya bukan maksiat, tujuannya bukan maksiat, tetapi maksiat berada ataupun maksiat berlaku di dalam tujuan itu, maka dia boleh melakukan jamak dan qasar. Soal berdosa ataupun soal yang bersangkut dengan akhlak dan seumpamanya adalah satu perkara yang dilihat daripada bentuk yang terasing daripada tujuan. Tujuan baik untuk melakukan umrah, perjalanannya perjalanan yang baik, tetapi di dalam tujuan itu ada maksiat. Misalnya kita kata berkelahi, seorang isteri ikut suami pergi ke Mekah melakukan umrah. Sampai di Mekah berkelahi dengan suami, yang tu maksiat di dalam tujuan, tidak menjadi penghalang untuk dilakukan solat secara jamak dan qasar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayah wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa wa'alaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita buka kepada perbincangan, sama ada daripada pokok perbincangan yang kita sebutkan tadi, ataupun apa-apa soalan sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk penyelesaiannya.
Ini adalah satu soalan daripada sahabat kita. Assalamualaikum, apakah boleh kita laksanakan solat sunat yang sudah menjadi kebiasaan sekiranya masih ada hutang solat wajib yang masih sedang diusahakan untuk dilunaskan kerana jumlahnya yang banyak. Yang soalan sahabat kita tentang solat sunat boleh ataupun tidak, padahal solat wajib yang ditinggalkan masih banyak belum diqodhakan. Okey, sekiranya kita mengumpul pandangan-pandangan yang berbagai dalam perkara ini, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak membenarkan solat sunat bagi orang yang masih mempunyai qada sembahyang. Larangan ini adalah larangan berasaskan kepada aulawiyat ataupun keutamaan. Bukan solat itu tidak sah, tetapi dari sudut pahala sembahyang fardu lebih besar daripada pahala sembahyang sunat. Dari sudut tuntutan sembahyang fardu, tuntutan yang qat'i diikuti dengan hukuman sekiranya meninggalkannya. Adapun solat sunat, tuntutannya ialah dalam bentuk tuntutan galakkan, tuntutan menambah pahala, tuntutan beri pahala, tetapi tidak diazab, diseksa untuk orang yang meninggalkannya. Jadi menghadapi suasana yang seperti itu, dalam keadaan adanya tuntutan lain yang lebih besar, ditambah dengan azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam mazhab kita meletakkan bahawa solat yang patut dilakukan ialah solat fardu. Adapun solat sunat hendaklah dikemudiankan. Walau bagaimanapun ada juga pandangan-pandangan yang meletakkan bahawa solat fardu tidak ada qada. Ada juga pandangan yang menyebutkan begitu. Dia hendaklah, karena dia sudah hilang kesempatannya, sudah hilang kesempatan. Sebagai contoh, orang yang nak berbakti kepada ibu yang telah meninggal, ibunya telah meninggal, dia sudah tidak ada kesempatan, tidak ada masa untuk berbakti kepada ibunya. Jadi oleh kerana itu, dia hendaklah mengambil pendekatan yang lain berdasarkan pandangan itu. Dia banyak beristighfar, bertaubat, dan jangan meninggalkan solat untuk tempoh kehadapan. Jadi pandangan berdasarkan pandangan aliran yang kedua ini, mereka membenarkan untuk sembahyang sunat. Tetapi mazhab kita tidak membenarkan. Cantik soalan itu. Soalan yang kedua, salam. Saya nak tanya, kalau tempat itu tidak dapat kebenaran dari ulil amri untuk menunaikan solat Jumaat, tetapi dibuat juga dengan beberapa jamaah, adakah solat Jumaatnya sah atau perlu diqadha semula solat jika dah buat? Okey, dalam masalah solat Jumaat ini kita hendaklah memahami, untuk melakukan solat Jumaat dia memerlukan untuk pelaksanaan, untuk melihat sah ataupun tidak solat Jumaat satu perkara yang lain. Tetapi untuk melaksanakan solat Jumaat, dia hendaklah terikat
dengan fatwa semasa dan setempat. Ya, melaksanakan solat Jumaat terikat dengan fatwa semasa dan setempat. Perlu mendapat keizinan daripada pihak-pihak berwibawa tentang agama. Dalam negara-negara umat Islam, maka mereka naklah merujuk kepada majlis fatwa ataupun pihak-pihak yang berkuasa tentang agama. Bagi negara-negara yang bukan negara umat Islam, tetapi umat Islam ramai di tempat tersebut, mereka naklah mendirikan solat Jumaat berasaskan kepada bimbingan daripada lembaga-lembaga Islam yang menguruskan kehidupan umat Islam di situ. Sebagai contoh, negara seperti mana Australia, tuan-tuan, dia bukan negara umat Islam, tetapi umat Islam ramai mendiami. Amerika misalnya, bukan negara umat Islam, tetapi ramai umat Islam tinggal di sana. Britain, bukan negara umat Islam, tetapi umat Islam ramai di sana. Pelaksanaan kepada solat Jumaat hendaklah dirujuk kepada lembaga-lembaga Islam, hay'ah ya, ataupun kita kata badan-badan yang menguruskan soal-soal yang berkaitan dengan umat Islam di sana. Itu kalau negara-negara yang bukan negara umat Islam. Yang ketiga, bagi kelompok-kelompok masyarakat Islam yang hidup secara tidak ramai di negara-negara yang tertentu, maka untuk melaksanakan solat Jumaat mereka boleh merujuk kepada siapakah ulama pegangan mereka di kalangan mereka. Sebagai contoh, kita kata negara-negara seperti mana macam Jepun contohnya, tuan-tuan. Jadi mereka naklah merujuk kepada kelompok ulama yang dipegang oleh mereka. Dan yang keempat, kelompok umat Islam yang hidup terpencil daripada masyarakat Islam, dan mereka adalah golongan yang sangat minoriti di tengah-tengah orang-orang yang tidak Islam. Misalnya kita kata beberapa orang umat Islam yang hidup di kawasan terpencil di Mongolia contohnya, tuan-tuan. Maka bagaimanakah pelaksanaan mereka tentang solat Jumaat ini? Mereka hendaklah merujuk kepada mana-mana fakulti Islam ataupun mana-mana pusat pengajian Islam yang menjadi tumpuan umat Islam. Misalnya merujuk ke Universiti Azhar, Universiti Syariah, Universiti Jordan, bahagian syariahnya. Mereka nak merujuk kepada tempat-tempat yang sedemikian rupa. Jadi sembahyang Jumaat tidak boleh dilakukan dengan sekadar cukup bilang dan ada syarat-syarat yang lain tanpa melalui hay'ah atau badan-badan yang saya sebutkan tadi. Cantik soalan ini. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Salam Ustaz, soalan berkaitan kesempurnaan solat. Semasa solat, tiba-tiba fikiran terkeluar dari fokus solat, teringat hal dunia seketika, tetapi dapat menarik semula fokus di dalam solat.
dan tiba-tiba teringat hal dunia lagi dan tarik kembali. Soalannya, adakah ia mencacatkan kesempurnaan solat atau masih beroleh pahala dan keberkatan? Okay, cantik soalan ini. Jawapannya mudah. Sembahyang ini tentang kesahannya, sembahyang ini sudah sah. Tentang kesempurnaan sembahyang itu, dia sudah sempurna. Tentang fokus percakapan dalam istilah budak-budak kita sekarang, ataupun dalam istilah syarak, istilah fiqhnya dipanggil khusyuk. Khusyuk adalah satu benda yang lain. Sah sembahyang, sembahyang itu sudah sah. Tentang pahala, itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang keberkatan, kita mengharapkan keberkatan masih ada dalam sembahyang kita yang seperti ini. Sah ataupun tidak? Sah. Dapat pahala ke tidak? Ini soal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat ataupun tidak, kita mengharapkan masih ada keberkatan di dalam sembahyang kita yang seumpama ini. Cantik soalannya. Okey, tengok soalan sahabat kita yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Semasa solat kita terlebih rakaat tetapi terlupa sujud sahwi. Apa yang patut kita buat, Ustaz? Kira? Cantik soalan sahabat kita. Semasa kita solat, kita terlebih rakaat dan terlupa sujud sahwi. Apa yang patut kita buat? Mudah jalan kisah ni. Kira? Pertamanya, bila kita dah terlebih rakaat, bila sedar saja lebih rakaat, kita hendaklah kembali langsung, kembali terus kepada duduk bagi membaca tasyahud akhir, walaupun pada masa itu kita berada di mana. Misalnya kita naik daripada sujud yang kedua, rakaat yang keempat sembahyang zuhur, kita naik ke rakaat yang kelima, kita lupa. Sampai di qiyam kita ingat. Jadi kita hendaklah turun terus tanpa melakukan ruku', i'tidal, sujud. Terus turun ke duduk bagi membaca tasyahud akhir. Kemudian setelah sudah kita membaca tasyahud akhir, kita sepatutnya sunat untuk kita sujud sahwi. Tiba-tiba kita terlupa untuk sujud sahwi, bagi salam terus. Dapat macam mana? Sembahyang itu sah, tidak perlu kembali semula kepada sembahyang, tidak perlu masuk semula kepada sembahyang untuk menguruskan sujud sahwi. Dan ingat, kalau kita terlajak ke rakaat yang lebih, rakaat yang ketiga bagi sembahyang subuh dan Jumaat, rakaat yang keempat bagi sembahyang maghrib, rakaat yang kelima bagi zuhur, asar dan isyak, lebih rakaat saja, jangan ikut peraturan sembahyang yang lain dah. Maksudnya kalau kita sampai ke qiyam, turun terus kepada duduk bagi membaca tasyahud akhir. Kalau kebetulan di rakaat yang kelima sembahyang zuhur itu kita berada di rukuk, jangan ke i'tidal, tetapi turun terus kepada duduk membaca tasyahud akhir. Segala menegakkan badan untuk mengambil tanjak turun ke duduk bagi membaca tasyahud akhir tidak menjadi masalah. Kan? Kalau kita dalam sujud yang pertama, rakaat yang kelima zuhur, kita ingat kita rakaat kelima, bangun daripada sujud itu terus duduk di tasyahud akhir. Jadi maknanya, siapa-siapa juga daripada kita yang terlajak ke rakaat yang lebih,
dia hendaklah kembali segera ke duduk bagi membaca tasyahud akhir. Dan jika dia terlupa untuk sujud sawi, tidak ada masalah, sembahyangnya sah. Cantik soalan ni. Okey, tengok lagi soalan daripada sahabat kita. Adakah dibolehkan solat sunat ketika khatib sedang membaca khutbah Jumaat? Kenapa? Cantik soalan sahabat kita. Dalam masalah sembahyang sunat, ketika mana khatib sedang membaca khutbah ini, ada dua bahagi. Yang pertama, solat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, solat sunat selain daripada tahiyatul masjid. Ketika khutbah sedang dibacakan, kita tidak boleh untuk, kita tidak dibenarkan untuk bangun sembahyang sunat. Adapun tentang solat sunat tahiyatul masjid, yang ni kita masih dituntut di dalam beberapa keadaan. Dia ada 5 keadaan dalam kes sunat tahiyatul masjid ini. Kita pergi sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kan? Yang pertama, kita sedang solat tahiyatul masjid, kemudian imam bangun untuk baca khutbah. Habiskan solat tahiyatul masjid kita itu. Yang kedua, kita datang ke masjid, masuk masjid, dan imam sedang berkhutbah, dan kita memahami khutbah itu di awal khutbah, yang memungkinkan untuk kita habis sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka kita hendaklah sembahyang sunat tahiyatul masjid secara ringkas. Yang ketiga, kita masuk ke dalam masjid, imam sedang membaca khutbah, tiba-tiba kita terlupa, kita terus duduk. Imam di peringkat awal khutbah, kita masuk masjid terus duduk. Lepas kita duduk, kita baru sedar kita belum membaca khutbah. Kita naklah bangun untuk membaca khutbah, untuk melakukan solat sunat tahiyatul masjid, berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berkhutbah, kemudian datang sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian dia terus duduk. Apabila dia duduk, Nabi nampak dia masuk. Nabi tanya dia, "As-salaita salata tahiyatul masjid?" Adakah kamu sudah sembahyang sunat tahiyatul masjid? Dia kata belum. Nabi kata bangun untuk sembahyang. Berdasarkan kepada peristiwa itu, yang khutbah adalah Nabi. Khutbah adalah Nabi. Tidak ada khutbah yang lebih aula, yang lebih baik daripada khutbah Nabi. Sahabat sudah duduk, Nabi membangunkannya untuk melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Itu yang ketiga. Kalau kita masuk, kita dah duduk, khutbah masih di awal, kemudian kita teringat kita masih belum melakukan solat sunat tahiyatul masjid, kita hendaklah bangun untuk melakukannya secara ringkas. Dan yang keempat, kita masuk dalam masjid dalam keadaan imam sudah membaca khutbah ataupun khatib sedang membaca khutbah. Kita terduduk, kita duduk dulu
dalam duduk tu, kemudian kita teringat kita masih belum solat sunat tahiyatul masjid, tetapi khutbah sudah berada di akhir. Tidak memungkinkan untuk kita menghabiskan solat sunat tahiyatul masjid dan kemudian kita dapat takbir ihram sama imam di dalam solat Jumaat, maka kita jangan bangun. Karena ini kalau kita dah duduk, waktu tidak sesuai, tidak mampu untuk menghabis, waktu tidak cukup untuk menghabiskan solat sunat tahiyatul masjid, jangan bangun. Mengapa? Kita masuk lewat sudah mengganggu orang yang sedang sembahyang. Kalau kita bangun, kita duduk, kita bangun pula, yang tu mengganggu pula orang lain, padahal kita tidak sempat untuk takbir ihram sama imam dalam solat Jumaat nanti. Dan yang kelima, kita masuk ke dalam masjid, khatib sedang membaca khutbah dan khutbah itu sudah berada di akhir. Kita jangan duduk. Yang tu pula tuan-tuan, dan kita jangan duduk, tetapi berdiri terus. Kemudian kita takbir ihram sembahyang Jumaat bersama dengan imam, maka solat sunat tahiyatul masjid kita telah terkandung di dalam solat Jumaat itu. Apakah perbezaan di antara solat sunat tahiyatul masjid dengan solat sunat yang lain? Solat sunat tahiyatul masjid, dia ada dua tuntutan. Satu, tuntutan sunat. Yang kedua, tuntutan hak masjid. Adapun solat sunat yang lain, dia ada satu tuntutan, yaitu tuntutan sunat sahaja. Jadi oleh kerana di sana ada hak masjid, bukan saja tuntutan sunat, maka hak masjid itu hendaklah diselesaikan. Jadi Nabi mengajar kita dalam peristiwa Nabi membangunkan sahabat yang telah duduk untuk melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Cantik soalan ni. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya daripada sahabat kita. Assalam Ustaz, saya mengerjakan umrah 4 tahun yang lalu. Apabila saya keluar dari masjid, saya dapati kasut saya hilang. Saya pun mengambil kasut orang lain dengan tujuan hendak pergi membeli kasut baru. Saya pun memulangkan kasut tadi di masjid. Adakah saya berdosa, Ustaz? Saya pun tidak tahu siapa tuan punya kasut itu untuk meminta kebenaran. Ini peristiwa ini berlaku di Mekah. Kita keluar daripada Masjidil Haram, kasut kita hilang. Kita pun ambil kasut orang untuk pergi beli kasut. Lepas beli kasut, kita mari hantar semula kasut yang kita pakai itu. Jadi yang tu salah ataupun tidak menurut Islam, yang tu salah tuan-tuan. Kerana kasut itu kasut orang lain. Kita hilang kasut satu perkara, kemudian kita ambil pula kasut orang, artinya orang lain pun akan hilang kasut pula. Orang yang hilang kasut tu pula, dia ambil pula kasut orang lain untuk pergi beli kasut yang baru. Jadi orang yang ketiga pula hilang kasut. Jadi oleh kerana itu dalam kes kita hilang kasut, jangan ambil kasut orang lain. Kerana orang yang ambil kasut kita mungkin mereka terlupa. Adapun kita yang ambil kasut orang dalam keadaan kita sedar dan kita tahu, maka itu adalah salah dalam Islam. Bagaimana nak menghilangkan, nak mengatasi perkara itu? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa hendaklah banyak istighfar, kemudian perikutkan dengan benda yang baik. Buat satu sedekah, kemudian istighfar ataupun istighfar, kemudian buat apa-apa sedekah. Kerana Nabi menyebutkan dalam hadisnya,
Nabi menyebutkan bahawa as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u naron. Maksudnya sedekah itu menutup dosa dan kesalahan yang kita lakukan sebagaimana air yang menutup api, air yang mematikan api. Oleh kerana itu, istighfar kepada Allah dan banyak bersedekah. Cantik soalan ni. Okey, tengok soalan lagi. Soalan sahabat kita, Ustaz, solat sunat ba'diyah kita buat 4 rakaat, kita baca kuliah dan surah Ikhlas aja, boleh ke? Boleh. Soalan ni saya nak ada, walaupun saya dah jawab, tapi saya nak pindah sikit. Soalan ni kita ulang balik. Kerana solat sunat ba'diyah kita buat 4 rakaat, kita baca kuliah dan surah Ikhlas aja, boleh ke? Okey. Saya jawab soalan ni berdasarkan kepada andaian. Kerana bermaksud kita baca Fatihah, kemudian baca kuliah bagi rakaat yang pertama. Kemudian kita baca Fatihah, baca surah Al-Ikhlas untuk rakaat yang kedua. Bagi salam. Kemudian kita buat lagi 2 rakaat, baca Al-Fatihah dan baca kuliah juga bagi rakaat yang pertama, dan baca Fatihah serta baca surah Ikhlas juga bagi rakaat yang kedua, bagi sembahyang yang kedua ni. Sah sembahyang itu. Okey kan? Andaian yang kedua, solat ini, andaian yang kedua, kerana solat ini tidak melibatkan Fatihah. Solat 4 rakaat. Kira sama ada 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, ataupun 4 rakaat 1 salam. Kira, okey. Jadi tak baca Fatihah, baca kuliah dan qul Allah saja. Macam mana? Yang ini sebahagian daripada ahli hadis membenarkannya. Saya tidak perpanjangkan perbincangan ini. Okay? Adapun dalam mazhab kita, soalan ini mestilah, maksudnya kita sembahyang sunat, baca Fatihah, kemudian baca kuliah, rakaat kedua baca Fatihah dan baca qul Allah. Kemudian bagi salam, bangun buat lagi 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan ulang kuliah itu juga, tidak membaca surah yang lain. Dan rakaat yang kedua baca Al-Fatihah serta ulang qul Allah. Boleh ke tidak? Boleh. Kan? Tu. Okey, ini satu soalan lagi, cantik soalan sahabat kita ni. Bolehkah sujud syukur? Bilakah sujud syukur boleh dilakukan? Bolehkah sujud syukur setelah setiap kali selesai solat, kerana mensyukuri diberi kekuatan, kemampuan untuk menunaikan solat tersebut? Kerana, okey, dia gini. Dalam kes sujud syukur ni, kita melakukan sujud syukur untuk perkara yang dianugerahkan oleh Allah. Kita kata dalam waktu-waktu yang tertentu. Kita kata bukan kita sujud syukur ini untuk setiap kemampuan dan setiap nikmat yang Tuhan bagi.
Kira misalnya kita kata Tuhan bagi kita hidup, setiap masa kita kena sujud syukur. Bukan macam tu kan? Okey, kita dapat apa misalnya? Anak lulus periksa, perniagaan kita untung besar, ataupun apa-apa. Tetapi ada pun tentang kita masih sihat, kita masih melakukan sembahyang, kita masih boleh ke sana ke sini. Adakah kesemua itu perlukan sujud syukur? Yang itu kita kata balasan syukur kita kepada Allah, ataupun manifestasi syukur kita kepada Allah dalam kes yang macam itu ialah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu cantik soalan tu. Okey, satu soalan sahabat kita. Assalamualaikum Ustaz. Adakah sangat dituntut untuk solat sunat tahiyatul masjid ini? Tahiyatul masjid apabila sampai sahaja di surau-surau yang belum bertaraf status masjid. Okey, cantik soalan ni tuan-tuan. Sahabat kita bertanya, saya ulang balik soalannya. Adakah sangat dituntut untuk solat sunat tahiyatul? Jadi saya buat pindaan sikit kepada soalan itu. Tambah perkataan masjid, tahiyatul masjid. Apabila sampai sahaja di surau-surau yang belum bertaraf berstatus masjid. Kan? Sahabat-sahabat yang dikasihi, di dalam perbincangan tentang solat tahiyatul masjid ini, berdasarkan pandangan yang berbagai, dia ada 7 tempat yang boleh kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Kan? Jadi kita cuba sebut sekadar yang kita mampu. Okey, kita senaraikan. Yang pertama, tuan-tuan, kita senaraikan dulu. Yang pertama, tanah yang diisytiharkan sebagai masjid. Tapak tanah yang diisytiharkan sebagai masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, bangunan yang dibina sebagai masjid. Dan yang ketiga, bangunan yang diisytiharkan sebagai masjid. Dan yang keempat, ruangan yang diisytiharkan sebagai masjid. Yang kelima, ruangan yang dihubungkan kepada masjid, walaupun sekadar dihubungkan dengan menggunakan tali yang ditambat di satu dinding masjid, kemudian dipacak kayu, dibelitkan kepada kayu tersebut, kemudian dibawa semula tali itu kepada masjid. Jadi ruangan di dalam lingkaran tali itu juga boleh didirikan sembahyang solat tahiyatul masjid. Dan yang keenam, mana-mana premis bangunan yang menjalankan fungsi masjid. Dan yang ketujuh, mana-mana bangunan yang pernah diisytiharkan sebagai masjid. Itu ada 7 tempat dibenarkan untuk solat sunat tahiyatul masjid berdasarkan pandangan yang berbagai.
Ada khilaf atau tidak? Ada khilafnya. Tetapi saya ambil secara menyeluruh. Kita pergi satu-satu. Karena sekadar yang sempat. Yang pertama, tanah yang diisytiharkan sebagai masjid. Misalnya, satu orang mewakafkan tanahnya dan mengisytiharkan bahawa tanahnya ini ialah sebagai masjid. Bukan tanah untuk didirikan masjid, tapi tanah sebagai masjid. Maka tanah sebagai masjid, dia melibatkan hukum sedalam mana ke bawah arah masjid, kemudian setinggi mana ke atas adalah masjid. Dan apa-apa juga bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut menjadi masjid secara otomatik. Itu yang pertama. Yang kedua, bangunan yang dibina sebagai masjid. Mana-mana bangunan yang kita bina sebagai masjid, boleh kita mendirikan solat sunat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga, mana-mana bangunan yang diisytiharkan sebagai masjid, walaupun apa dia sebelum tu. Misalnya kita beli sebuah kelang. Di musim Covid ni ada kelang yang tutup misalnya. Kita beli. Kemudian diisytiharkan sebagai masjid. Proses pengisytiharan dah satu kita bincang yang lain. Jadi setelah kita isytihar sebagai masjid, maka dia boleh didirikan solat sunat tahiyatul masjid. Dan yang keempat, ruangan yang didirikan, ruangan yang diisytiharkan sebagai masjid. Misalnya, ada bangunan 200 tingkat. Tingkat yang ke-100 diisytiharkan, dijadikan pusat kegiatan Islam. Di dalam tingkat yang ke-100 itu ada bahagian yang diisytiharkan sebagai masjid. Maka bahagian itu boleh didirikan solat sunat tahiyatul masjid. Begitu juga kalau di rumah kita ada 5-6 bilik, salah satu bilik dalam rumah kita isytiharkan masjid, maka dia boleh didirikan solat sunat tahiyatul masjid. Dan yang kelima, ruangan yang dihubungkan kepada masjid. Misalnya kita kata masjid lama, perkampungan lama, musim belum merdeka lagi, kampung ni dah ada. Pada masa itu kampung ni kita kata ada 30 keluarga. Kemudian dia orang buat masjid. Masjid itu seluas 20 kaki kali 30. Cukup menampung jamaah pada masa tersebut. Kemudian setelah anak-anak mereka besar, anak-anak keluar ke tempat yang lain. Kemudian setiap hari raya ataupun setiap bulan puasa anak-anak balik. Melimpah. Musim yang bukan puasa, bukan raya, tak ada orang, tuan-tuan. Jadi macam mana? Nak tambah masjid bukan suatu keperluan, kerana orang ada hanyalah dalam satu tahun 3-4 hari saja. Nak buat macam mana? Bagi orang yang nak mendapat juga pahala sunat tahiyatul masjid, ahli jawatan kuasa masjid boleh ambil tali, ikat pada dinding masjid, kemudian pacak di tengah laman masjid dengan kayu, lilitkan tali itu di kayu, kemudian lilit satu lagi, pacak satu lagi kayu, lilit situ, kemudian tarik semula tali itu ikat kepada masjid. Duduk dalam kawasan tali, lingkaran tali itu, menurut sebagian ulama, sudah boleh untuk mendirikan solat sunat tahiyatul masjid. Ada khilaf atau tidak? Ada. Tapi kita nak sebut sebelah tempat yang boleh. Kemudian yang keenam, mana-mana tempat yang menjalankan fungsi masjid, sebagai contoh surau,
sebahagian ulama meletakkan bahawa tempat yang mendirikan peranan masjid walaupun secara sementara, misalnya ruangan sekolah yang menggantikan masjid yang diruntuhkan untuk dibina baru, di sekolah itu umat Islam menjalankan fungsi masjid, maka sebahagian ulama meletakkan boleh juga didirikan solat sunat tahiyatul masjid di tempat yang sebegitu. Dan yang ketujuh, mana-mana bangunan yang pernah diisytiharkan sebagai masjid, maka walaupun wujud perisytiharan yang lain yang tidak lagi menjadikan dia masjid, dia tetap juga boleh didirikan sunat solat tahiyatul masjid di situ. Sebagai contoh, kita kata kita beli satu hotel, setelah itu kita beli satu kelang padi, kemudian kita isytiharkan sebagai masjid. Kemudian setelah 2-30 tahun, ada orang lain pula datang beli, ambil, mengawasi kawasan itu, kemudian isytiharkan pula kelang ataupun masjid yang kita isytihar daripada kelang itu sebagai, kita kata, rumah seni misalnya. Maka rumah seni itu pun kita boleh solat sunat tahiyatul masjid kerana dia pernah diisytiharkan sebagai masjid sebelumnya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, balik pada soalan sahabat kita, adakah dituntut solat sunat tahiyatul masjid di surau-surau yang belum berstatus masjid? Jadi dia ada 7 tempat yang boleh kita dirikan solat sunat tahiyatul masjid. Boleh tak kita tak buat solat sunat tahiyatul masjid? Boleh, dia sunat. Tapi nak cerita kalau nak buat, dia ada 7 tempat. Cantik soalan ni. Sekali itulah saya rasa pertemuan kita pada malam ni, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.